Dan untuk perkembangan terkini, kebakaran di Tawau bersedia di talian Wakil Astro Awani Sabah Petrus Bernard bersedia pada ketika ini. Petrus, mungkin apa status usaha memadamkan api pada ketika ini? Kita faham malam tadi kebakaran sudah berjaya dikawal, namun setakat pagi ini apa yang boleh kita fahamkan dan juga untuk kita melihat keadaannya pada ketika ini? Kalau uh, terlebih dahulu saya memohon maaf kalau percakapan saya sedikit terganggu karena Januari lalu saya kena stroke, tetapi sudah berangsur pulih. Tapi saya akan coba membawakan yang terbaik untuk semua penonton Awani. Ya, kebakaran semalam dia dapat terkawal sekitar jam 9 malam dan difahamkan kebakaran dapat dan tamat sepenuhnya pada jam 10.40 malam. Ini memandangkan pasukan petugas menghadapi banyak kesukaran karena tempat itu adalah tempat yang sesak dan di mana pembinaan rumah-rumah terlalu rapat antara satu sama lain dan ditambah dengan rumah-rumah yang dibina 100% dibina daripada bahan kayu. Jadi ini yang membuatkan pasukan bomba menghadapi banyak kesukaran. Juga rumah-rumah yang ada di situ kebanyakan rumah-rumah lama di mana kayunya yang sudah sudah tua dan senang terbakar. Najib. Bagaimana untuk kita melihat komposisi penduduk di situ kerana apa yang dimaklumkan oleh pasukan bomba tadi, kawasan itu begitu padat sekali. Kalau boleh kita bayangkan ataupun Petrus kongsikan, kawasan ini sebenarnya berapa ramai anggaran penduduknya dan apa pekerjaan mereka dan bagaimana kehidupan mereka di situ dan untuk kita mendapatkan bayangan kehidupan mereka. Kalau difahamkan Tuan Syukur semalam jumlah rumah yang terjejas adalah 700 dan jika saya melihat di sana saya tidak mendapat menganggarkan yang lebih tepat, tetapi jumlah penduduk sana saya letakkan sekiranya satu rumah terdapat 7 ahli keluarga, maka ia akan mencecah kepada lebih 5,000 penduduk. Dan ke rata-rata pekerjaan penduduk di Kampung Kurnia Jaya ialah nelayan sebab mereka tinggal di pesisir pantai dan ada juga yang bekerja di sektor pembinaan dan juga perkhidmatan. Dan ingin saya maklumkan bahawa Kampung Kurnia Jaya adalah salah satu penempatan setinggan yang boleh kata terbesar di Tawau dan memanglah penduduknya sangat padat dan ramai. Najib. Petrus, setakat ini sudah pasti ramai yang kehilangan. 700 sebuah rumah sudah pasti melibatkan angka yang besar kehilangan tempat tinggal. Di mana mereka ditempatkan pada setakat pagi ini? Pada pagi ini saya belum dimaklumkan secara detail bagaimana dengan pusat penempatan bagi mangsa-mangsa kebakaran. Namun selepas ini saya akan dapatkan maklumat daripada pihak APM dan juga bomba akan tetapi apa yang saya nampak semalam adalah sukar untuk digambarkan bagaimana keadaan mereka yang berselerak. Namun ada juga yang menumpang di rumah-rumah keluarga, rumah-rumah kawan yang terdekat di sekitar kawasan kebakaran itu yang tidak terjejas. Najib. Petrus, sudah berapa lama sebenarnya Kampung Kurnia ini dibangunkan sebenarnya? Kerana bomba menyatakan bahawa kesukaran memadam kebakaran disebabkan oleh struktur rumah itu diperbuat daripada kayu. Kalau kita menganggarkan, adakah ini
satu kampung yang sudah lama dibina dan juga bagaimana keadaannya? Adakah ada rumah yang dibina dengan batu dan sebagainya? Ya, kalau mengikut kepada penempatan di Kampung Kurnia Jaya, kampung ini antara kampung yang terlama lah di Tawau, dan sudah pasti rumah-rumah yang dibina daripada kayu yang sudah lama. Namun terdapat satu rumah yang diperbuat daripada simen juga, ya, khususnya bagi rumah-rumah yang berdekatan dengan jalan susur masuk di kampung ini. Ada juga yang diperbuat daripada simen, Najib. Dan juga bagaimana untuk kita menggambarkan keadaannya pada ketika ini, kerana ini menuntut bahawa sudah pastilah pihak berkuasa dan juga the power that be akan turun untuk melihat dan sebagainya. Adakah ada reaksi segera daripada pemimpin sekitar berkaitan dengan kebakaran kerana ini berlaku pada petang semalam sehingga malam tadi keadaannya? Bagi perkembangan tersebut, pada pagi ini memang belum kelihatan lagi, dan saya akan coba mendapatkan reaksi daripada pihak-pihak yang berkaitan bantuan atau penempatan mangsa-mangsa kebakaran ini. Kerana masih lagi keadaan sekarang masih lagi dalam keadaan yang tidak tenang, dan mangsa masih dalam keadaan trauma berikutan kejadian semalam ini, Najib. Dan juga setakat pagi ini keadaan di kawasan situ, bomba masih lagi berada di sana untuk memadam sisa kebakaran atau bagaimana? Sebenarnya saya belum sampai di lokasi, dan selepas laporan ini saya akan turun ke lokasi. Namun pihak berkuasa seperti polis sentiasa menjaga kawasan itu khasnya untuk keselamatan bagi mangsa dan juga orang-orang di sekitar sana, Najib. Okey, adakah Petrus mendapat maklumat bahawa ada mangsa-mangsa yang tercedera ataupun dikejarkan ke hospital setakat pagi ini ataupun setakat malam tadi? Berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Tuan Sukur Hatta, Ketua Bomba Zon Tawau, setakat ini tidak terdapat mangsa yang luka ke, yang cedera atau yang dia katakan semua mangsa dalam keadaan selamat, Najib. Dan sudah pasti mereka ini semua adalah golongan nelayan dan juga kehidupan mereka bukanlah semudah yang kita mungkin boleh bayangkan dan sebagainya. Ini adalah cabaran yang besar untuk mereka, dan sudah pasti Petrus juga akan mendapatkan perkembangan terkini daripada pihak berkuasa dan sebagainya. Mungkin hari ini sebentar lagi Petrus akan datang ke sana. Mungkin apakah yang boleh kita berikan tumpuan di sana, apa yang boleh kita jangkakan yang akan berlaku di sana pada pagi ini? Kerana kebakaran sudah berjaya dikawal. Mungkin pagi ini apa yang Petrus boleh jangkakan akan berlaku di sana? Adakah akan ada pemimpin yang akan turun dan sebagainya? Kita berharap begitu, adanya tindakan cepat dan tindakan pantas daripada pemimpin dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan sudah pasti untuk laporan seterusnya saya akan memaparkan keadaan mangsa, di mana mereka tinggal, di mana bagaimana keadaan mereka, Najib. Okey, mungkin berapa jauh kawasan kampung ini, Petrus, kalau boleh digambarkan berbanding dengan kawasan bandar untuk kita melihat jarak geografi kedudukan itu? Dari pusat bandar ke kawasan ini adalah 9 kilometer. Dan semasa kejadian kemarin petang, pihak bomba, salah satu masalah ialah kesesakan lalu lintas yang panjang, Najib. Jadi tempat sesampainya di jalan susur masuk kampung ini amat sesak, sehingga akan bomba menghadapi kesukaran untuk lalu. Namun dengan bantuan
pihak polis dan juga kerjasama orang kampung, akhirnya jentera bomba dapat memasuki kawasan ini, Najib. Disebabkan apa jam itu, kesesakan lalu lintas itu? Itu adakah normal? Kita sedia maklum bahwa bila ada kejadian berlaku, sudah pastilah pemandu ini akan memandu sambil melihat keadaan, dan ini menyebabkan keadaan jam. Lalu lintas itu tidak mengalir, dan inilah yang menyebabkan kesesakan lalu lintas kemarin, Najib. Okey, Petrus, adakah boleh kita gambarkan keadaan ini tidak pernah kita saksikan sebelum ini di Tawau khususnya, kerana ini melibatkan 700 buah rumah besar ya kebakaran ini. Adakah pernah kita saksikan sebelum ini insiden seperti ini? Ya, betul. Ini adalah satu kebakaran atau satu insiden yang amat besar, Najib, selama ini. Kerana yang sebelum ini kita ketahui bahwa Tawau sering dilanda kebakaran, dan kebakaran sebelum ini hanya melibatkan kurang dari 100 rumah, dan ini kali kebakaran ini adalah kebakaran yang boleh saya sifatkan sebagai antara kebakaran yang terbesar di Tawau, Najib. Sepanjang Petrus menjadi wakil ekstrawani di sana juga, Petrus tidak pernah mendengar atau membuat liputan berkaitan dengan kebakaran melibatkan 700 buah rumah, kan? Belum pernah. Dan ini pertama kali saya melihat atau menyaksikan, melaporkan kebakaran yang melibatkan 700 buah rumah. Kalau kemarin laporan awal saya, sebab kita belum dapat detail jumlah rumah itu, saya hanya menganggarkan puluhan rumah. Tetapi setelah kebakaran dapat dikawal dan pegawai operasi menyatakan bahawa terdapat 700 rumah yang musnah. Jadi ianya satu sebenarnya di luar jangka, di luar dugaan kejadian yang buruk ini itu, Najib. Dan sudah pasti kalau kita melihat bahawa 700 buah rumah ini bukan sedikit dan tidak pernah berlaku sebelum ini berdasarkan dengan ingatan kita dan juga apa yang kita pernah buat liputan sebelum ini. Bagaimana keadaannya di sana? Kerana kita belum mengetahui punca mungkin, tapi adakah ada Petrus mendengar cakap-cakap ataupun kemungkinan punca kebakaran tersebut dan apa yang dikonklusikan oleh bomba pada peringkat awal mungkin? Untuk berkaitan dengan punca bomba sendiri masih menyiasat perkara ini, dan tetapi ingin juga saya kongsikan bahawa di kampung ini terdapatnya sambungan pendawaian secara haram. Jadi kita tidak pasti sama ada punca itu atau punca yang lain, Najib. Okey, Petrus, pendawaian secara haram ini yang dimaksudkan oleh Petrus ini kerana keadaan itu sempit, dan pada masa yang sama kalau kita lihat sistem penyampaian elektrisiti sedia ada itu tidak orang kata apa ya, tidak seluas yang mungkin di kawasan perumahan, atau bagaimana realitinya? Ya, keadaan di kampung ini dihubungkan untuk sampai ke rumah-rumah penduduk, sebab dia rumah di atas air. Jadi untuk sampai ke rumah penduduk menggunakan jambatan. Jadi jambatan tidaklah besar, hanya untuk pejalan kaki saja. Jadi sudah pasti rumah-rumah satu sama lain dibina sangat rapat, sehingga bumbungnya terlalu dekat, dan inilah yang menyebabkan kesesakan dengan penduduk yang ramai, Najib. Baik, Petrus, saya akan lepaskan Petrus, dan juga Petrus akan ke kawasan untuk membuat liputan. Kita doakan semua penduduk yang terlibat untuk terus bertabah, dan juga kita mengharapkan ada pihak yang bertanggungjawab
yang memegang jawatan yang tinggi untuk turun dan juga mendengar dan juga melihat apakah penyelesaian segera yang boleh kita serahkan kepada mereka, kerana 700 sebuah rumah mengandaikan, kalau kita mengandaikan satu rumah pun 5 orang pun sudah ramai mangsa yang terlibat. Kita perlukan penyelesaian segera. Terima kasih Petrus atas laporan tersebut.